Allahu 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 Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ada di sini. Kita dapat bincang tentang topik ini. Dan saya sendiri menjadi seorang Islam disebabkan usaha dakwah seseorang. Kalau orang tadi dia tidak membuat dakwah dekat saya, kemungkinan saya pun takkan ada di sini. Saya je nak cerita sedikit bagaimana dakwah mengubah kehidupan saya totally 360 degree. Saya berasal daripada keluarga yang mana belah ayah saya semua Kristian, belah mak saya semua Hindu. So ada dua agama dekat rumah pada peringkat awal. Kemudian saya kenal dengan seorang pakcik, nama dia Pakcik Anip. Ketika usia saya 13 tahun. Saya mula kenal dengan dia, saya mula rapat dengan dia. Dan kami selalu berbincang tentang agama. Dan bila saya rapat dengan dia, apa yang dia buat, dia akan bawa saya pergi masjid. Tahu Masjid Rahang kan? Masjid Rahang tu, dia akan bawa saya pergi Masjid Rahang. Dan bila sampai di situ, kita akan borak selalu. Bila masuk waktu solat, dia akan ajak saya solat sekali. Saya pun ikut. Waktu tu saya belum lagi jadi Islam. Saya sangat rapat dengan dia, dengan family dia, dengan isteri dia. Isteri dia itu dah macam mak saya. Dia ajar saya mengaji. Saya belum Islam lagi, tapi dia ajar saya mengaji. Saya belum masuk Islam, saya dah boleh mengaji. Saya belum masuk Islam, saya dah hafal surah-surah lazim. Saya dah boleh semayang. Belum masuk Islam lagi ni. Tapi ada perkara yang twist saya. Twist pemikiran saya. Tengok tuan-tuan. Macam saya kan. Apabila saya tengok ada Kristian, ada Hindu dan ada Islam. Apa yang saya fikir, tidak mungkin tiga-tiga agama ini boleh jadi betul dalam waktu yang sama. Betul tak? Tak mungkin. Sebab kalau kita tengok rata-rata kepercayaan orang Hindu. Kepercayaan orang Hindu terhadap agama dia, mereka rata-rata orang awam dia percaya kepada panteisme. Panteisme. Yang ini semuanya adalah Tuhan. Dan mereka juga mempercayai mereka ada lebih kurang 33 juta Tuhan. So kalau saya semayang satu hari satu Tuhan, sampai dia mati pun tak habis lagi. 33 juta Tuhan. Okey. Lepas tu kalau kita tengok pula orang Kristian, mereka mempercayai kepada Tuhan. Berapa Tuhan orang Kristian percaya? Siapa tahu? Berapa Tuhan? 3. Tak. Sebenarnya kita yang kata 3, betul? Kalau kita bagi tahu dengan dia, dia percaya kepada 3 Tuhan, dia kata tak, sebab dia tahu kalau 3 Tuhan syirik. So dia percaya kepada satu Tuhan. Tapi 3 in 1. Dia kata the Father, the Son and the Holy Spirit. They are not 3 God but they are 1 God. Tuan-tuan, saya nak tanya, ni berapa? Ni berapa? 3? Bukan. Tadi kan dah kata the Father, the Son and the Holy Spirit. But they are not 3, they are 1. Okay, ni berapa? The Father, the Son and the Holy Spirit. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? 1. Ni 1 ke? Sekolah mana, dik? Ni berapa? Okay, sekarang tuan-tuan faham tak? Faham? Memang hebat tuan-tuan. Sebab sampai hari ini saya tak faham. Okay, kemudian kalau kita lihat pula dalam agama Islam pula, dia mengajar kepada solely secara keseluruhannya Tuhan hanya satu. Mengajar kita kepada keesaan Tuhan. Do you agree? Dan saya fikir tidak mungkin tiga-tiga benda ini boleh jadi betul dalam waktu yang sama. Dia mesti salah satu saja betul. Dan ada benda yang telah twist saya untuk menyebabkan saya menjadi seorang Muslim. Ketika usia saya 13, dan apabila saya belajar dengan dia, sebenarnya saya belajar tentang adab-adab. Dia pun ada ajar saya tentang adab-adab Rasulullah SAW. Tengok, semua agama, mereka akan claim agama mereka adalah way of life. Kalau kita tanya dengan orang Hindu, dia pun akan cakap Hindu is a way of life. Kalau tanya dengan orang Kristian, dia pun akan kata Christian is a way of life. Kalau tanya dengan orang Islam pun dia akan kata Islam is a way of life. Namun saya lihat way of life
yang benar saya nampak hanya dalam Islam. Sebab saya nampak Rasulullah SAW telah mengajar kita bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Kita ada adab tidur, ada adab makan, ada adab ziarah, hatta kita ada adab bagaimana nak pergi toilet pun. Dan semua ada adab ini, kalau kita kaji, ada scientific reason. Dan apabila kita lihat Rasulullah SAW sebenarnya lahir pada 1400 tahun dahulu, bagaimana dia boleh tahu semua perkara ini kalau bukan ianya datang daripada Tuhan. Dan saya nampak inilah sebenarnya cara hidup yang betul, sebab dia mengajar satu cara hidup yang sempurna. Bagaimana saya nak menjalani kehidupan saya sepanjang hari 24 jam. So telah menyebabkan saya mula rasa Islam adalah agama yang benar pada ketika itu, permulaan. Dan apabila saya belajar lagi, saya dapati sebenarnya kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tahu mana tempat kita. Kalau satu orang dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mana tempat dia akan pergi, tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran kan, aku boleh ampunkan segala dosa yang manusia buat melainkan syirik. Dan apabila saya mula tahu perkara itu, saya mula jadi takut. Saya takut kalau saya mati dalam keadaan saya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mana saya akan pergi? Ketika itu usia saya 16 tahun. Sekarang ni kalau saya mati macam mana? Saya pun tak boleh nak assure saya akan hidup. Dan ketakutan itu telah menyebabkan saya dan Pakcik Anip tadi telah pergi ke Jabatan Agama untuk masuk Islam. Sebab waktu itu saya faham masuk Islam ini adalah daftar masuk Islam. Kalau daftar masuk Islam baru kira masuk Islam pada peringkat awal. Itu yang saya faham. Sebenarnya kalau satu orang dia dah yakin Allah hanya Esa, Allah tunggal, dan apabila dia bersedia untuk mengambil cara hidup Rasulullah SAW sebagai cara hidup dia, he's already a Muslim. Betul ke tidak? Namun waktu itu mungkin sebab environment dan sebagainya, saya pula rasa, oh kena daftar baru kita masuk Islam. So saya pun pergilah pusat dakwah nak masuk Islam. Dan bila sampai di situ, saya bagi tahu saya nak masuk Islam, tak boleh masuk Islam. Sebab apa? Umur tak cukup, umur 16 tahun kan? Sekarang pun masih lagi 16 tahun. So 16 tahun tak boleh masuk Islam. Saya pula tak puas hati, kenapa tak boleh masuk? Sebab takut kan? So saya tanya balik dengan ustaz tu, saya kata, ustaz, kalau saya keluar daripada bangunan ni, saya mati aksiden, ustaz nak tanggung ke? Namun ustaz tu dia baguslah, masih ada lagi, ayah angkat saya. Kemudian dia panggil saya balik, dia daftarkan juga saya masuk Islam, dan dia tanda tangan sebagai penjaga. Kemudian dia turut bantu saya, Pakcik Anip dan dia sama-sama bantu untuk datang kat rumah dan sebagainya. Dan mereka juga mula mengenali keluarga saya. This is what happened to me. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, Pakcik Anip tadi, apa yang dia buat? Apa yang Pakcik Anip dia buat tadi? Dia buat dakwah. Susah sangat ke buat dakwah? Apa yang dia buat dalam dakwah dia, senang je. Dia mendekatkan diri dia kepada saya. Dia bukannya cerita benda-benda yang tinggi tau, macam Zakir Naik, chapter number, verse number, chapter number, verse number. Tahu Zakir Naik kan? Bila kita cerita je pasal Zakir Naik, apa yang kita ingat? Kita ingat semua dia hafal. Betul tak? Everything, chapter number, verse number. Pakcik Anip ni dia bukannya jenis macam tu pun. Tapi dia hanya merapatkan diri dia dengan saya dan menyebabkan saya mula berfikir, adakah apa yang saya sembah ini betul atau tidak? Itu saja saya fikir. Hari ini tuan-tuan, apa sahaja yang saya buat, apa sahaja anak-anak saya buat, generasi saya buat, dan apa sahaja manfaat yang orang lain dapat melalui saya, semua pahala ni akan pergi kepada dia, tanpa mengurangkan pahala saya. Saya ni belum tentu lagi sama ada saya dapat pahala penuh ataupun tidak, sebab saya masih under term and condition, TNC. Sebab apa? Bila saya buat sesuatu masih lagi tertaluk sama ada saya ikhlas ataupun tidak, sama ada saya buat kerana Allah ataupun tidak. Tapi Pakcik Anip tadi dia dapat full mark. Betul ke tidak? Hanya dengan mendekatkan diri dia kepada saya sahaja. Inilah dia bisnes yang terbaik
for akhirah. Allah